Assalamualaikum saudara dan juga saudari, penonton-penonton para Misti Podcast. Selamat datang dan terima kasih kerana menonton Pak Salam Studio. Dari kali ini siri para Misti Podcast menemani anda lagi pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam. Dan InsyaAllah kalau ianya pukul 10 dan kalau video ni dipublish lewat sedikit, saya mohon maaf lah. Jadi seperti yang kita faham, sekarang ni waktu COVID-19 kes sedang mencanak-canak naik ya. Dan kita bertengah dalam fasa lockdown, fasa pertama PKP 3.0. Dan macam mana dengan hari-hari anda? Adakah anda semua dalam keadaan baik-baik, sejahtera dan selamat berada di pangkuan ahli keluarga? Dan saya harap anda kekalkan amalan sihat, menjaga diri dan juga kesihatan. Kalau yang dah pun mendaftar vaksin tadi, tolong pergi ambil sutikan vaksin lah kalau boleh. Sebabkan vaksin ni amat-amatlah penting untuk kita agar kita dapat sembuh daripada kegawatan dan juga krisis yang melanda negara kita ni. Jadi apa khabar kepada semua? Seperti yang sedia maklum, minggu lepas tiada siaran ataupun siri Para Misti Podcast di mana saya menggantikan video ataupun siri terbaru di dalam Pak Salam Studio, di mana saya buat satu reaction video menonton video-video seram. Ada dekat sana. Kalau anda belum menonton lagi, anda boleh pergi tonton video. Klik saja link ataupun pautan dekat Pak Salam Studio punya logo ni kan. Anda boleh terus pergi dekat channel page dan anda boleh tonton video yang terbaru itu. Dekat sana boleh dikatakan agak menarik lah, sebab saya kongsikan 8 video penampakan dan juga video-video mistik dan seram lah. Dan di sana saya ada juga mengupas serba sedikit apa yang tersurat dan tersirat dalam hati saya. Ianya adalah pendapat peribadi saya sendiri, jadi maaf kalau ianya bercanggah daripada sesetengah orang atau penonton di luar sana. Jadi itu tanggapan saya. Jadi anda juga ada ataupun berpeluang untuk memberi pandangan anda sendiri. Anda boleh komen dekat ruangan komen di video tersebut. Jadi dekat sana kita boleh sharing punya pendapat lah. Jadi malam ni dalam siri Para Misti Podcast, saya akan berkongsikan cerita-cerita seram di Nusantara kita ni. Dan malam ni saya akan bawakan anda 4 cerita, 4 cerita petikan daripada satu channel di Telegram ni. Dan saya rasa boleh nak dikongsikan dengan anda semua. Dan kalau tak keberatan, owner dia, kalau mungkin owner dia marah ke, saya tak tahulah kan. Harapnya dia okey lah. Jadi ni adalah 4 cerita yang datangnya daripada student, daripada student yang belajar dekat salah sebuah universiti di Malaysia. Jadi universiti ini adalah di UUM, Universiti Utara Malaysia, yang terletak di kawasan Kedah, nak masuk ke Perlis sebenarnya. Dan ianya berdekatan dengan Bukit Kayu Hitam, juga sempadan ke negara Thailand. Jadi dia ada 4 buah siri perkongsian datang daripada orang yang sama, tapi ceritanya adalah dikumpulkan dari beberapa student yang lain lah. Dan saya nak kongsikan dalam siri Para Misti Podcast pada malam ni. Jadi anda akan mendengar cerita seram daripada saya, Pak Salam, di dalam siri Para Misti Podcast. Jadi jangan ambil dan percaya dengan apa yang saya nak kongsikan pada malam ni. Anggaplah ianya hanya sekadar satu hiburan semata-mata. Dan
Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan. Jadi tanpa membuang masa, kita akan pergi ke cerita yang pertama untuk pada malam ini. Anda sedang mendengar Para Misti Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Okey, baiklah. Kisah pertama yang nak dikongsikan pada malam ini yang bertajuk Kisah-Kisah Seram UUM. Okey. Ianya perkongsian daripada saudari. Nama sebenar saya tak nak dedahkan. Kita akan panggil nama samaran lah. Mungkin Ashikin. Okay, Ashikin. Dia ada terbaca satu perkongsian dekat website iaitu Fiction Shasha, di mana perkongsian tersebut berkaitan dengan tempat yang dia belajar, UUM. Jadi bila dia terbaca dengan perkongsian tersebut, dia menjadi ringan tangan dan ringan tulang untuk menuliskan beberapa cerita dan diserahkan dalam admin di Telegram channel seram dan admin itu berkongsi cerita ini dan saya akan bacakan kepada anda. Ashikin, nama sebenar, adalah merupakan salah seorang pelajar dekat UUM, UUM, Universiti Utara Malaysia. Ada banyak pengalaman yang berlaku terhadap diri dia maupun terhadap rakan-rakan sejuangannya berada yang belajar sekali sewaktu dia berada di UUM sana. Dia cakap UUM ni memang legend dengan cerita-cerita tentang penampakan, gangguan. Dia juga ada mention yang dulu UUM tersebut adalah sebuah bekas tempat penjajah komunis bermarkas di sana. Jadi banyaklah siri penyiksaan, banyak siri dera, pembunuhan dan sebagainya berlaku dekat tapak universiti tersebut. Wallahualam, ini hanya perkongsian. Janganlah anda lampau serius dan ambil info ni bulat-bulat ya. Dia kata itu dia adalah batch dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Jadi dia merupakan antara pelajar yang pertama daftar pada masa tersebut. Waktu itu bertarikh Jun 2008 ya. Waktu itu Jun 2008 dia antara pelajar yang first untuk daftar dan masuk ke unit asrama di UUM. Katanya masa first masuk UUM, dia rasa tempat tersebut seram sejuk. Sebabnya kawasan UUM tersebut dikelilingi oleh hutan-hutan yang tebal. Jadi kalau anda pernah pergi ataupun berkunjung dekat UUM, pernah study, abang-abang pernah masuk sana, anda mungkin fahamlah akan situasi yang dihadapi oleh Ashikin. Walaupun dia rasa suasana tersebut dia suka, tenteram macam kat kawasan kampung-kampung, tetapi perasaannya
lain macam. Maksudnya dia tak seperti kawasan yang tenang dan aman damai. Ianya sesuatu yang boleh mewujudkan perasaan seram sejuk bila anda berada dekat kawasan tersebut. Sewaktu itulah disebabkan dia antara para pelajar yang first untuk daftar dan masuk kawasan UUM tersebut. Jadi waktu tu memang tak ramai student lagi yang hadir waktu sesi pendaftaran. Jadi bila kawasan tu sunyi sepi, lengang, jadi dia bolehlah merasa seram sejuk lah bila berada dekat kawasan tersebut lah. Baik, ini adalah perkongsiannya, cerita dan juga pengalaman peribadi Ashikin sendiri ya. Dia cakap kat sini pada satu malam tersebut macam malam-malam biasa. Ianya berada di bilik dan ada kawan-kawan dia juga sebilik dengan dia. Yang lain telah pun masuk tidur, kecuali si Ashikin yang baru nak layan mata. Sambil-sambil dia tengah relax-relax, baring-baring dekat atas katil. Dia pun menjenguk kawan-kawan dia yang lain dekat katil bawah dan juga katil bersebelahan. Dan dia dapati kawan-kawan dia yang lain telah pun masuk tidur maupun dah start berdengkur lah. Jadi Ashikin ni tak nak berfikir panjang. Dia pun tak naklah tahan mata sampai lewat malam. Dia pun nak masuk tidur. Dia cakap roommate dia ada ramai, 3 orang tak silap. Masuk dia lah. Dia ni tidur dekat katil atas sebelah kanan. Okay? Tidur katil atas kanan. Masa ni dia tidur, dia menghadap ke arah dinding sebelah kiri. Maksudnya dia tidur ni, bahagian badan dia menghadap ke dinding yang berada di sebelah kiri dia. Okey, jadi sebelah kanan dia adalah merupakan kawasan yang terbuka lah, terbuka, kawasan bilik. Dia membelakangi kawasan yang terbuka ini. Jadi hadapan dia menghadap ke dinding. Tapi dia memang menjadi satu rutin. Dia ni suka tidur menghadap ke arah dinding. Tak kira lah apa-apa jua posisi katil tersebut, dia ni suka menghadap ke arah dinding. Dia memang menjadi tabiat Ashikin sendiri untuk tidur dalam keadaan sedemikian rupa. Tiba-tiba dalam baru dia nak layan mata, tengah lali-lali kan, sambil tutup mata kan, tengah nak cari mood nak tidur lah kan, baru nak sampai waktu dia nak lena tu, tiba-tiba dia terasa ada satu tepukan di bahu dia. Satu tepukan, macam rasa ada orang tepuk bahu dia. Dia rasa tepukan tersebut taklah kuat sangat. Ya, tepukan tu hanya lemah, lembut saja. Dan tapi boleh rasalah bila seumpama tepukan tersebut menghinggap dekat bahu dia. Dia menggambarkan tepukan tersebut macam kita tampar nyamuk sahaja, slow and steady. Dia pula Ashikin jenis yang senang terjaga. Dalam keadaan dia sedang mamai-mamai, dia nak lali, nak masuk ke alam mimpi, dia terjagalah sebabkan oleh tepukan tersebut. Bila dah dia perasan ada tepukan dekat bahu ni, dia pun dengan tanpa berfikir panjang terus berpusing dan berpaling ke arah belakang dia lah, sebab dia nak tengok apa yang cuba tampak bahu dia ni, kawan dia ke kan.
Dia pun tak tahu. Jadi dia pun kalih pusing saja, tanpa rasa curiga dan tanpa rasa seram apa-apalah. Dia tak fikir, waktu tu dia tak fikirlah tentang hantu ke apa ke kan. Dan tak semena-mena bahu dia ditepuk lagi sekali. Waktu ni dia rasa macam hairan. Dalam hati dia berkata, apa benda lah yang mengacau aku ni? Tadi duk tampak, tadi tempat belah kiri, sekarang tampak bahu kanan pula. Dia menyangkakan yang tepukan tersebut datang daripada langsir tingkap yang bertiup sampai terkena bahu dia. Dan itu fikiran ataupun firasat dia lah. Tapi bila difikir-fikirkan balik, benda tu menjadi tak logik. Disebabkan langsir tersebut, kalaulah angin kuat yang tiup langsir tersebut, takkan mungkin langsir tersebut boleh cecah dah sampai ke katil tidur dia. Jadi dia pun macam lagi bertambah hairan. Ashikin pun dengan berani sekali lagi dia pusing badan dia ke sebelah kanan, dan tiba-tiba untuk kali yang ketiga dia kena lagi tepukan dekat bahu dia. Kalih-kalih ada tepuk lagi, tapi dia tak nampak siapa yang buat perkara tersebut. Ashikin pun menjadi mula rasa takut. Dia cakap dalam hati dia, tak boleh jadi ni. Entah mana datangnya tepukan, entah tak tahu daripada mana, tiba-tiba boleh sentuh-sentuh badan dia 2-3 kali, dan dia tak nampak siapa-siapa pun yang membuat ataupun cuba nak bergurau senda dengan dia. Jadi dia pun dengan sedikit keberanian bangun, duduk bersila dan tengok ke arah kawan-kawan dia. Mungkin ada kawan-kawan dia yang cuba nak prank ataupun nak bergurau dengan dia kan. Jadi dia dengan rasa berani sikit bangun, duduk bersila dekat atas katil, tunggu. Mungkin ada seorang ataupun 2 orang kawan dia sedang bergurau senda. Mana nak tahu dia orang ni buat-buat tidur dan cuba untuk menakut-nakutkan si Ashikin. Tapi bila dia tunggu minit, 2 minit, dia tengok kawan-kawan dia semua macam tengah tidur lena. Seorang pun tak bangun. Kemudian dia berkata, aku nak tidur lah, janganlah kacau. Sebaik saja dia berkata demikian, langsung tak ada lagi gangguan yang hadir. Tepukan tadi pun tak ada lagi mengganggu Ashikin pada waktu tu. Dia pun kembali tidur di kamar dia dengan selimut. Dia sempat tengok jam, pukul berapa pada waktu dan ketika itu. Dan jam jarum menunjukkan pukul 3 pagi. Dan sejak itu Ashikin ni dia kata yang dia selalu terjaga masa tu, dan nasiblah tak pernah kena lagi gangguan yang sama kat kamar tidur dia dalam bilik di asrama UUM. Macam itulah cerita yang pertama kita pada malam ni. Alkisah dia di mana Ashikin ni dia sering tidur kat bilik dia. Kemudian dia ni tiba-tiba terkena gangguan.
Kalau waktu-waktu hari biasa tu mungkin gangguan ni taklah kerap muncul. Tapi pada malam tersebut lah tiba-tibanya dia nak terkena gangguan. Bila dia cuba bangun dan tengok mungkin kawan-kawan dia nak bergurau senda, tapi kawan-kawan dia tak ada seorang pun yang bangun. Dan kemudian dia beranikan diri untuk menyuarakan suara hati dia yang marah ni. Dia nak tidur, janganlah kacau. Dan benda tu pun seolah-olah macam faham lah kan. Terus beredar daripada situ kan, mungkin dia kembali ke tempat asal usul dia. Okay. Baiklah, kisah yang kedua. Kisah ni datang daripada kawan si Ashikin ni tadi ya. Bukan nama sebenar Ashikin tu. Jadi kita bagi nama lah. Mungkin kita panggil nama Hana. Okay, Hana. Jadi Ashikin berkongsi kisah tentang Hana ni. Hana ni terkena satu gangguan jugalah. Kisah ni berlaku sewaktu mereka di dalam minggu peperiksaan, okay? Examination week lah. Jadi kebanyakan ataupun setengah pelajar ni dia suka bangun tengah malam untuk study, ataupun orang panggil dia stay up. Okay, stay up lewat malam. Jadi memang Hana ni dia suka sangat untuk study waktu tengah malam ni lah, lewat malam. Mungkin disebabkan oleh suasana yang sedikit sunyi kan. Dia jenis suka study seorang-seorang. Tak ada bunyi bising, tak ada bunyi sembang-sembang, tak ada kawan-kawan yang nak ajak berborak dan sebagainya. Jadi dia suka study pada waktu-waktu tersebut. Aku tengok yang lain dah tidur. Okay, Hana berkata dia tengok kawan-kawan dia yang lain telah pun masuk tidur, nyenyak ke atas katil masing-masing. Jadi dia pun bangun. Lalu dia membuka lampu meja. Okay, dekat UUM sana, mungkin di sana ada meja peribadi bagi setiap orang student di dalam bilik ya. Okay, dia ada meja peribadi dan setiap meja peribadi tu ada lampu lah, lampu meja. Jadi dia pun memetik lampu meja, kemudian dia membukalah buku yang dia nak study pada malam tersebut. Dalam tengah-tengah dia syok, tengah study kan, tengah hafal formula dan sebagainya. Masa tu dalam lingkungan pukul 1 pagi. Okay, malam masih muda lah, pukul 1 pagi. Entah mengapa malam tersebut rasa seakan seram sejuk. Seram sejuk. Tapi dia abaikan perasaan seram sejuk tersebut dan terus fokus untuk ulang kaji. Yang memandangkan exam pun around the corner lah. Okay, hari-hari dia exam ni makin dekat dan dia pun harus ulang kaji. Kalau tak, dia tak sempat ya. Sepanjang-panjang dari pukul 12 sampailah pukul 1 tersebut, tak ada apa-apa pun berlaku. Semua dalam keadaan tenang dan seperti malam-malam biasa. Ada sesekali itu angin bertiup pelan mendayu masuk tingkap lalu meniup langsir di bilik mereka. Tapi langsir tersebut dia dah pun awal-awal sendal dan ikat. Jadi dia tak nampak lah kawasan luar bilik tersebut. Dia cuma nampak yang langsir tersebut bergerak ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Dan ini normal bagi si Hana lah, disebabkan oleh angin yang bertiupan pada malam tersebut. Kemudian Hana terdengar bunyi suara orang menjerit pada malam berkenaan. Lalu Hana terdiam.
Dalam hati dia berkata, siapa pula dah nak menjerit malam-malam ni? Sambil-sambil tu, dia memasang telinga untuk mendengar lagi dari mana bunyi suara tersebut datang. Suara tu berbunyi lagi sekali. Tapi kali ini dalam nada yang lebih panjang dan tak berhenti. Hana menoleh ke arah kawan-kawan bilik dia. Semua pun lena tidur. Tak ada seorang pun yang terjaga di ekoran suara menjerit tadi tu. Bunyi suara tu masih kedengaran, tapi sayup saja. Dan bila Hana amati dengan perlahan suara itu lagi, suara itu menyerupai suara seorang lelaki tua. Suara yang menjerit tadi tu seumpama seorang lelaki tua yang menjerit 2 kali. Jadi dia pelik. Macam mana boleh datang suara lelaki sedangkan asrama ataupun blok tinggal si Hana ni merupakan blok asrama jenis perempuan ya. Jadi perasaan Hana semakin takut. Dia pun terus memanjat katilnya dan membiarkan lampu meja dia terbuka. Suara itu masih lagi kedengaran, tapi taklah sekuat yang awal tadi yang dia dengar. Bila dia dengar suara tersebut, dia perasan yang suara tersebut datang dari hutan yang tak jauh dari tingkap bilik asrama yang dia tinggal. Hana dengan perasaan yang takut lalu membaca apa yang patut sambil berkelubung di dalam selimut dia. Dan entah bila, macam mana pun dia tak tahu, dia terlena tidur pada malam tersebut. Dan sedar-sedar hari telah pun siang keesokan paginya. Jadi Hana tidak berkongsikan cerita ni dengan kawan-kawan dia direct pagi tersebut lah. Jadi dia berkongsikan pada hari yang lain supaya dia tidak spark rasa takut di antara kawan-kawan dia yang lain. Dia hanya boleh jadi satu benda yang tak bagus lah, sebab ianya boleh menakut-nakutkan lagi kawan-kawan dia. Mungkin ada yang lemah semangat kan, tak boleh lah nak kongsikan secara direct. Mungkin kalau dekat luar kan, tengah lepak-lepak chill dekat kedai makan, nak kongsikan cerita ni baru boleh lah. Kalau anda kongsikan direct tu, mungkin ada kawan-kawan yang tak boleh tidur terus kan, rasa takut dan sebagainya. Cerita-cerita seram ni diikut ataupun orang kata peribadi seseorang tu lah, kepribadian seseorang tu. Ada yang boleh tahan, ada yang boleh berani, ada yang takut kan, ada yang mudah untuk rasa orang panggil cemas lah dengan hanya mendengar cerita-cerita seram ataupun perkongsian pengalaman daripada orang. Jadi dekat UUM sana betul ada hutan-hutan yang tebal di sekeliling kawasan universiti tersebut. Dan salah satu hutan tu famous jugalah yang dikatakan satu bukit, iaitu Bukit Kaci. Bukit Kaci ni memang di dalam kawasan asrama ataupun asal-asalnya memang blok pagar, dalam kawasan pagar kawasan UUM kat sana, Bukit Kaci.
Tadi nak masuk, orang biasa memang kena dapatkan apa panggil surat lah, surat ataupun kebenaran daripada pengawal keselamatan UUM dulu. Jadi Bukit Kaci ni sangat famous, adalah salah satu tempat di mana ramai pelajar-pelajar UUM sering kali diganggu pada waktu malam. Kadang-kadang tu diorang nak balik kan. Kawasan UUM ni bukan kecil, dia besar. Dan kawasan tu ada kalanya ada bukit yang perlu dilalui. Dan bukit tersebut salah satunya adalah Bukit Kaci. Dan bukit tersebut dikatakan sewaktu orang pandu naik motosikal dan ternampak sesuatu, kedengaran bunyi, nampak benda-benda yang terbang dekat kawasan tersebut. Macam-macam lagi siri gangguan berlaku dekat salah satu bukit Bukit Kaci dalam kawasan UUM. Kalau kita pergi lagi, pergi ke kawasan Bukit Kaci tersebut, teruskan lagi anda dah boleh sampai ke hutan Lipur. Tak silap saya, hutan Lipur memang gelap, semata-mata gelap lah. Hutan tu tak ada akses ataupun lampu jalan yang secukupnya. Dan kawasan tersebut tak ramai yang duduk lah. Kawasan tersebut memang sangat scary lah kalau ditengokkan. Sebab sebelah sana, sebelah dengan UUM tu merupakan hutan semata-mata hutan dan sempadan ke kawasan Siam ataupun Thailand lah. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Okey, jadi kita nak pergi kisah yang ketiga, iaitu kisah daripada seorang lagi rakan daripada Ashikin dan juga Hana. Saya nak bagi nama apa pula kali ni saya nak bagi nama dia Yana. Jadi Yana ni merupakan kawan daripada Ashikin dan juga Hana. Dulu merupakan seorang kawan rapat sebilik dengan si Hana dan juga Ashikin. Tapi bila dah menjelang ke semester yang kehadapan kan, semester 4, semester 5, si Yana ni merupakan seorang yang ada jawatan sikit lah dekat asrama ataupun dekat UUM sana lah. Jadi dia dapat specialty di mana si Yana ni dia dapat duduk dekat satu bilik asrama berdua saja dengan seorang lagi rakan. Jadi mereka ni terpisah lah. Kawan bertiga ni dulu duduk sebilik, tapi sekarang dah dapat keistimewaan sedikit untuk tinggal berdua saja dengan seorang lagi rakan. Dan mungkin rakan yang dia tidur tu merupakan orang juga yang berjawatan lah, mungkin pelajar yang berjawatan juga. Jadi orang-orang yang berjawatan ni dia dapat special duduk 2 orang satu bilik dekat tingkat yang di aras paling atas. Waktu tu Yana seorang di bilik. Dia cakap Ashikin dah dekat bilik lain, Hana pula dekat bilik yang lain. Kebetulan waktu tu minggu study week, di mana minggu study week ni 7 hari yang dah dapat oleh pihak universiti untuk study semuanya berada di rumah saja ataupun di bilik kediaman masing-masing. Dia ada kelas dan juga sesi masuk makmal lah pada waktu tersebut. Memang study week ni memang khas untuk student
ulang kaji pelajaran saja sebelum anda memulakan minggu peperiksaan di universiti lah. Kebanyakannya memang macam tu. So Yana ni dia cakap dia ada sixth sense yang boleh nampak apa yang orang lain tak nampak. Dia ada sixth sense. Dia kata sixth sense ni merupakan satu keistimewaan lah yang diberikan kepada dia, di mana keistimewaan ni tak ada dekat orang lain. Jadi keistimewaan dia ni ialah hijab dia boleh nampak benda-benda macam tu lah. Dia cakap sebelum ni juga dia diganggu, tapi hanya Ashikin yang tahu. Jadi pada malam tersebut dia seorang sahaja berada dalam bilik. Mungkin kawan dia yang roommate dia ni ambil peluang waktu study week ni, cuti 7 hari tu, untuk pulang ke kampung halaman. Mungkin dekat rumah ataupun kampung halaman dia. Jadi Yana ni memang dah biasa tidur seorang. Tidur seorang ni dia cakap normal lah. Tapi entah kenapa pada malam tersebut dia rasa itu perasaan yang sangat lain. Lain macam katanya. Sesudah saja solat Isyak, dia pun duduk dekat atas katil dan prepare. Dia punya buku, dia punya alat tulis dan sebagainya untuk mulakan study pada malam tersebut. Tengah-tengah dia duduk prepare, dia baru nak cari halaman muka surat dekat buku kan. Dia terasa macam ada benda yang jenguk dari katil roommate dia. Jadi mungkin katil mereka ni dalam keadaan yang taklah terdedah. Nampak orang semua rangka-rangka semua kan. Mungkin ada orang ni gantung baju dan sebagainya. Jadi dari celah-celah pakaian tersebut lah yang dia nampak yang macam ada orang sedang menjenguk. Sedangkan waktu tu dia memang tahu dia sahaja yang berada dekat bilik tersebut. Tak ada orang lain. Bila tadi dia macam terperasan dekat anak mata dia saja. Sebab tadi dia tengah sibuk tengah nak prepare kan. Bila dah terperasan, dia pun cuba toleh dan pandang, cari benda apakah yang tengah menjenguk dia tadi. Alangkah terkejutnya, dekat katil rakan dia ni, dia terperasan yang ada satu ekor makhluk sedang bergayut. Tengah bergayut kat katil tu sambil memandang ke arah dia. Jadi katil tersebut merupakan katil double decker. Katil double decker. Tapi hanya seorang saja yang tidur. Dan atas tersebut merupakan kosong. Tak ada student yang tidur. Jadi di katil tersebut lah adanya makhluk tersebut sedang bergayut. Jadi disebabkan oleh keistimewaan mata dia boleh nampak makhluk tersebut sedang bergayut. Astaghfirullahalazim. Dia menjadi takut. Dan bila dia cuba untuk lari keluar, dia pandang ke arah pintu bilik. Rupa-rupanya ada lagi seekor berada berhampiran dengan katil tersebut. Bukannya satu, tapi dua. Dalam kekecohan dia nak lari keluar tu, dia terpandang ada lagi seekor sebenarnya. Ada dua yang dia terperasan. Tapi makhluk tersebut
hanya duduk bertenggek di katil. Lalu dia pejamkan mata dan baca surah-surah yang dia tahu. Bila dia membuka dengan perlahan matanya, dia memandang semula ke arah katil roommate dia ni. Benda tu pun hilang dari pandangan. Bila benda tu dah tiada, Yana pun rasa sangat bersyukur dan mula menenangkan diri pada malam tersebut. Jadi apabila dah berlaku kekecohan sedemikian kat bilik dia, dia pun memutuskan untuk tidur di bilik kawan dia Ashikin ke aras yang lain. Jadi ringkas dan padat cerita yang dikongsikan oleh Yana ni bukan nama sebenar. Okey, disebabkan sixth sense di mana keistimewaan yang diterima. Jadi orang yang sixth sense ni memang dia mudah untuk nampak benda-benda macam gaib ni. Dan memang tak panjang masa lah untuk dia nampak benda-benda ni. Cuma ada kala masa tertentu dia akan nampak bukan seekor, bukan dua ekor, dan malah dia boleh nampak banyak lagi jika benda-benda tu berada dekat satu kawasan dalam satu masa. Contohnya sekarang ni kita nampak, sekejap lagi dalam 2-3 minit dia nampak benda, dan dia boleh nampak macam-macam kawasan tu. Kemudian dia mungkin boleh tutup balik hijab dia. Sebabkan kita pun faham lah, logik akal kalaulah manusia biasa boleh nampak benda-benda tersebut sepanjang-panjang hidup dia, nescaya seseorang individu tersebut, manusia itu akan mengalami satu kemurungan dan juga lemah semangat yang sangat teruk. Dia mungkin tak akan boleh meneruskan kehidupan dia semacam kita yang normal ni, dan dia akan rasa sangat-sangat takut untuk buat apa saja. Dia akan jadi lemah semangat, sangat-sangat lemah semangat, dan akan memudaratkan diri dia. Jadi orang yang ada sixth sense ni, dia tak akan nampak sepanjang-panjang hidup dia. Dia cuma dengan izin Tuhan akan nampak lah benda-benda tersebut. Dia ni tak sepanjang masa. Betul, tak sepanjang masa. Boleh bayangkan sendiri kalau individu tu boleh nampak makhluk tu duduk sana sepanjang masa kan, tahun 2 tahun tu tengok benda tu kan, gerah, mampu gerah. Baik, kita nak pergi ke video yang seterusnya, itu video yang keempat. Video pula dah, kisah yang keempat. Saya mengelamun okey. Baiklah, sebelum kita meneruskan kisah yang keempat ni, saya nak share lah something dulu sebelum kita ke video yang keempat ni. Jadi video lagi, astagfirullahalazim. Okay, semaafkan saya, cerita yang keempat. Jadi sebelum kita mulakan cerita yang keempat, saya nak bagi info sikit lah, iaitu apa yang akan mendatang dalam beberapa hari nanti. Saya akan release satu uncut footage dulu, uncut footage di mana kawasan tersebut ialah merupakan Taman Rimba Pulau Pinang. Taman Rimba ni terletak dekat Teluk Bahang, dan episod kali ni ianya agak menarik untuk saya kongsikan dengan anda semua, disebabkan oleh saya berpeluang untuk menginap dan tinggal bermalam dekat kawasan tersebut, Taman Rimba ni. Jadi ada dengar macam-macam cerita daripada orang-orang yang duduk dekat Pulau Pinang ni lah. Jadi Taman Rimba ni ada macam-macam cerita, dia apa kata kan. Jadi saya cuba untuk berada dekat kawasan tersebut, dan alangkah koinsiden maksudnya tak disengajakan, saya hanyalah berada
Saya hanya berada dekat kawasan tu cuma seorang diri, tak termasuk dengan security guard dan juga penyelia pusat penginapan tu. Kalau nak dikatakan guest, ataupun pelawat, saya hanya seorang diri. Saya hanya satu-satu pelawat yang ada dekat kawasan tersebut dan tidur dekat kawasan tu. Wah, satu pengalaman yang sangat-sangat berbeza. Dia macam hang camping dekat kawasan tu seorang-seorang. Jadi saya sahut cabaran tersebut dan alhamdulillah saya selamat pulang. Dan untuk video selepas ni saya akan release uncut footage dahulu bagi kawasan Taman Rimba ni. Jadi anda mungkin boleh nampak dulu macam mana view keadaan kawasan Taman Rimba ni pada waktu siang hari. Apa yang orang boleh buat dekat sana, apa yang macam mana keadaan, apa yang boleh terdapat kat kawasan Taman Rimba ni. Mungkin ada setengah individu ni tak tahu kan. Jadi saya akan kongsikan angkat footage dahulu dan kemudian akan disusuli oleh video Para Mistik Urban Explore kat kawasan Taman Rimba, Teluk Bahang, Pulau Pinang. Ni sama-sama lah kita tunggu video tersebut. Disebabkan oleh sekarang ni mungkin susah sikit saya nak edit video, sebabkan kepala ni asyik fikir nak main game, ya kan. Sebab saya akan mungkin kalau internet okey, saya akan live balik streaming dekat Facebook gaming saya. Tapi itulah, internet tak menghalalkan cara, jadi saya terpaksa tangguhkan dulu. Jadi apa pun kita tunggu. Weh, cicak ni sahut. Apa pun kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti kita akan pelan-pelan lah update apa yang boleh lakukan. Jadi kisah yang keempat. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Baik, kisah yang keempat ni datang daripada kawan yang lain pula. Kita nak bagi nama dia Shira. Shira, kawan yang lain. Ini kenalan kepada Ashikin lah. Ashikin cakap dia selalu datang ke bilik Shira ni. Apa yang dia buat? Dekat bilik Shira ni, dia selalu lepak lah, sembang dengan si Shira ni. Biasalah, kawan kenalan ni ramai dekat UM sana. Jadi mereka ni pula tak dapat nak tinggal sekali dalam satu bilik kan. Jadi diorang ni pergilah berkunjung dekat bilik sini, pergi ke bilik sana, pergi ke blok sini, datang ke blok sana, macam tu lah seolah-olahnya kan. Dan Cikin merasakan yang bilik si Shira ni dia macam suram sikit. Walaupun ada 3 orang yang tinggal dalam bilik tersebut, tapi keadaan dia, situasi dia kan, suasana dalam bilik tersebut macam suram ya. Mungkin roommate si Shira ni dia tak adalah nak sembang-sembang, tak jenis yang buat bercakap lah maksudnya. Dia orang ni macam jenis suka buat hal sendiri kan. Bila dia datang ke bilik tersebut, dia pun tengok bilik tu macam gelap-gelap sikit kan, suram je kan. Jadi ini kisah daripada si Shira. Dia cakap Shira duduk dalam bilik ni bersama 2 orang lagi rakan. Mula-mula tu, pada awalnya dia tak rasa ada apa-apa pun yang berlaku di antara dia dan rakannya mahupun bilik tersebut lah. Tak ada pun rasa macam nak member ku ni something wrong ke bilik ni ada gangguan. Mula-mulanya memang tak ada apa-apa pun.
Jadi Ashikin dan kawan sebiliknya, iaitu tadi kawan itulah kan, ada datang melawat dan lepak-lepak dekat bilik si apa nama kita tadi ni, Shira. Okay. Diorang pernah cakap yang bilik ini nampak macam suram je. Dia pun menganggukkan saja apa yang dikatakan oleh kawan dia. Dan mungkin juga betul apa yang dikatakan oleh kawan dia ni, dan dia pun tak membantah. Dia langsung tak ambil peduli. Sampailah 2 bulan kemudian, setelah lama dia tinggal dan berada di bilik tersebut. Waktu tu macam biasa dia seorang diri kat dalam bilik. Okay. Kawan sebilik dia ni lagi 2 orang keluar ke bilik rakan-rakan yang lain, disebabkan oleh diorang ada tugasan kumpulan yang perlu disiapkan. Dia seorang-seorang dalam bilik tengah tonton movie dekat laptop. Tengok movie. Katil bilik ni dia cakap ada 2 tingkat. Tapi katil belah kanan ni dia satu punya. Satu. Maksudnya dia satu induk duduk dekat sebelah kanan, dan yang kiri ni double decker. Macam tu lah kan, dalam bilik. 3 orang satu bilik. Tapi waktu tu dia duduk dekat atas, katil tingkat atas, dan di bawah tersebut tak ada orang lah. Memang tak ada orang kat katilnya. Waktu tu dia tengah syok tengok cerita, entah apa pun tak tahulah kan. Dia tengah tonton. Kalau perempuan ni selalu tengok Running Man ya. Okay. Tiba-tiba entah kenapa mata dia tertangkap pada katil sebelah yang kosong, katil induk tu, katil single bed. Dia terpandang ada bantal di situ. Ini bantal kawan dia. Bantal tersebut cantik je terletak di hujung kepala katil. Bantal. Apa yang peliknya kan? Jadi dia pun kembali untuk menonton laptop dan enjoy tengok movie yang dia tengah tonton tu lah. Dan entah kenapa di anak mata dia kan, anak mata kita ni akan terpandang benda-benda yang bergerak kan. Dia nak lagi tonton cerita tersebut, cerita yang dia nak tengok tu. Tapi anak mata dia ni macam terpanggil-panggil untuk tengok ke arah bantal itu lagi. Kemudian dia pun terpandang lah, sebab dah terpanggil kan. Diri dia macam dah terpanggil untuk tengok lagi sekali. Dia pun toleh. Lalu dia menggosok-gosokkan mata dia. Betul ke ni? Bila dia pandang ke arah bantal kawan dia dekat katil yang single bed tu, kedudukan bantal tersebut dah pun berubah menjadi sengit sedikit, seolah-olah ada yang menggerakkan bantal tersebut. Waktu tu dia dah fikir macam, ni something wrong dekat bilik ni. Jadi dia pun membaca ayatul kursi berulang-ulang kali. Dan lepas tu sampailah kawan dia ni balik ke bilik semula. Alhamdulillah, tak ada lagi benda-benda yang pelik berlaku. Jadi nak dijadikan cerita pada malam yang lain pula, malam yang berikutnya lah, bukan pada malam yang sama.
Dia dan dua lagi rakan dia ni berborak-borak lah dalam bilik. Dia tengah borak-borak sembang kan dalam bilik. Dia masing-masing roommate lah ni kan. Jadi semua pun masing-masing berada dekat katil masing-masing. Orang duduk kat atas, dua orang lagi kat bawah ni kan. Tiba-tiba diorang terperasan yang bantal di katil yang lagi satu, katil single bed ni kan, yang berada dekat sebelah diorang ni, dia bergerak sendiri, bergulik, tuk, ketepuk, jatuh ke bawah. Dia difikirkan balik, tak logik langsung kalau angin yang nak meniup bantal tersebut sehingga kan boleh jatuh ke bawah. Bantal tu sangatlah berat dan pejal. Benda kau darah nak dibuatnya. Lepas itu selimut si roommate dia ni di atas katil, selimut pula yang bergerak sendiri, seperti ada yang sedang pegang selimut tersebut. Dan dia macam direntak tau. Serak. Dia rentak kat selimut tersebut betul-betul di depan mata mereka. Kami bertiga berdiam, terkedu melihat apa yang berlaku di depan mata kami. Selimut tersebut tiba-tiba dijatuhkan ke bawah atas lantai tanpa ada seorang pun daripada kami yang memegang selimut tersebut. Syira dengan pantas memegang, mencapai telefon bimbit dan membuka surah Yasin sekuat-kuatnya. Malam tu Syira dikatakan dia bermimpi katil yang kosong itu ada penghuninya tersendiri. Dia seorang perempuan cantik berambut panjang tidur kat katil tersebut. Ini adalah bayangan daripada mimpi dia lah. Dia berkata kan, perempuan tersebut berkata yang dia dah lama sebenarnya duduk dekat katil tersebut. Dan esok paginya, setelah selesai pada malam tersebut, dia menceritakan mimpi tersebut kepada roommate dia yang seorang lagi yang tidur dekat katil berkenaan. Rupanya mereka juga ada mimpi benda yang sama. Sama seperti yang diceritakan oleh Syira. Lepas daripada kejadian tersebut, ada lagi ciri gangguan ataupun kejadian seperti kerusi ditarik dan laci almari dibuka dan ditutup. Tapi perempuan yang mereka bertiga mimpi tersebut tidaklah pernah mengganggu seperti memunculkan diri, membuat bunyi dan sebagainya. Dia hanya mengusik-usik barang punyaan mereka. Seperti seolah-olah dia sedang bermain-main dengan mereka bertiga. Nasib baiklah yang mereka bertiga hanya duduk di bilik tersebut untuk 3 semester sahaja. Dan kemudian mereka ditukarkan bilik yang lain. Begitulah kisah ataupun siri pengalaman yang dikongsikan oleh sahabat kita yang pernah duduk ataupun tinggal ke asrama di sebuah universiti di utara Malaysia, iaitu UUM. Jadi mungkin ada setengah daripada anda juga pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini dekat, mungkin bukan dekat UUM, dekat
tempat anda belajar sendiri. Ya, kita tahu kita ada mereka yang berada di asrama sekolah kan, ada asrama politeknik dan sebagainya, macam-macam lagi. Jadi benda ni memang tak mustahil untuk terjadi dan hanya orang-orang yang terpilih saja yang akan menerima ataupun diganggu lah. Diganggu. Jadi wallahu alam, sejauh mana kebenarannya tak dapat dipastikan. Hanya orang yang ada pengalaman itu sendiri yang akan mempercayai dan akan terus menyampaikan cerita-cerita macam ni kepada kita yang tak rasai pengalaman tersebut, mendengar dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jadi nampak gayanya Para Mistik Podcast telah pun sampai ke hujung rancangan. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe ke Pak Salam Studio agar saya dapat peroleh lebih ramai lagi komuniti kita, komuniti yang meminati genre seram, seram-seram dekat Nusantara kita ni. Alhamdulillah setakat ni saya pun rasa mungkin pelan sikit proses perjalanan untuk hasilkan karya di Pak Salam Studio ni, disebabkan oleh itulah saya punya konten ni kebanyakannya ada yang perlu keluar kan, dan bila dah disangkut terhalang oleh PKP ni, tak boleh nak rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak rentas ke mana-mana saja. Jadi susahlah sedikit untuk saya membuat rakaman dekat luar sana dan sebagainya. Jadi InsyaAllah kalau ada beri peluang, alhamdulillah kita akan cuba lakukan yang terbaik lah. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang sama. InsyaAllah kalau tiada alang melintang, saya akan berada di sini menemani anda. Jadi kalau ada problem ke apa dan sebagainya, terpaksalah saya batalkan rancangan ini. Tak dapat nak siarkan tepat pada waktunya. Bukan nak mungkin janji, tapi ini adalah pasti rancangan daripada Allah Ta'ala lebih baik. Jadi ini kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan kita, jaga family kita. Kita jaga kita pasti menang. Ya Allah. Assalamualaikum. Bye bye.